Okay kelas, are you ready? Boleh kita teruskan pembelajaran kita? Ready tu. Ready Topik hari ni menarik ni. Topik yang saya ajar hari ni adalah tulang belakang kepada tajuk SOP ni lah sangat-sangat penting dalam chemistry, sangat penting apa pun saya akan cuba cara yang mudah lah untuk bantu anda Okey. Dengar suara saya. Yes, okay. Alright. Ni dia Saya dah ada slide ni sekejap Sabar. Okey, kejap. Saya unshare balik, saya ada satu lagi bahan. Sekejap. Okey, nampak tak saya punya slide? Okay, guys. Okay, right. So chemistry form 4 chapter 6 acid base Okay, jom kita tengok apa yang kita nak belajar dalam topik ini. This is our learning objective. Identify the cation and anion. Tak nampak ke? Tak nampak? Tak nampak you. Bahal tak nampak. Sekejap. Session Saya cuba lagi sekali nampak tak? Nampak dia. Nampak dah? Okay, good. Ni dia. So our objective is to identify the cation and anion present in a salt through experiment. Second, describe the confirmatory test to identify cation and anion. Okay, macam ni kelas. Objektif kita hari ni adalah, let's say lah kamu, ini sebenarnya dia akan masuk dalam amali. Selalunya akan masuk dalam amali. Amali ni ketika kamu form 5 nantilah. Okay. So amali ni macam mana? You are given unknown salt. Let's say lah you are given unknown salt. Okay, you are given unknown salt lah dalam botol ni. Kan? Simbol dia X je. So you have to identify types of this salt. Boleh tak? Dia mungkin boleh jadi sodium chloride, boleh jadi magnesium sulfate. Macam mana kita nak tahu salt ni apa? Tu yang kita nak tahu hari ini. So macam mana? Jom kita tengok So ini nama dia qualitative analysis. So bila kamu dengar qualitative analysis, bermaksud kita nak tentukan apakah jenis salt tersebut. Okay. So apa dia qualitative analysis? Is a chemical technique used to determine the identities cation or anion of chemical substance in a mixture. Okay. Okay kelas, boleh agak-agak kamu kenapa dia kata identities tu dia buat bracket cation and anions. Salt ni dia apa? Dia compound apa? Kalau kita ingat balik, salt adalah ionic compound. Okay. Dia adalah ionic compound. Jadi how to identify this salt? Kita pecahkan kepada dua. Yang pertama kita kena tahu dulu cation dia apa. Cation ni bercharge positif dan dia punya anion dia apa. So ada dua test dekat situ. Kena tentukan cation dan satu lagi tentukan anion dia Okay.
Lagi next. Okay. So there are 4 steps to identify the salt, the unknown salt. Okay, the first step is we can identify based on physical properties. Okay, kelas, apa dia physical properties? Apa yang dimaksud dengan physical properties? Physical properties ni maksudnya daripada salt tu kita tentukan daripada dia punya warna. Okay, and then bila dia jadi larutan, apa pula warna dia? Kita tentukan berdasarkan physical properties, warna dia. Okay, kalau yang kedua pula, kita juga boleh tentukan type of salt ni based on effect of heat on salt. Maksudnya kita panaskan salt tadi, kita tengok apa dia punya tindak balas, dia punya produk yang terhasil. Okay, bila dia kata effect of heat on salt, bermaksud salt ni dalam bentuk solid ataupun kristal. Okay, selalunya salt ni dalam bentuk solid kita panggil dia kristal lah. Sebab dia berkaca-kaca. Dia macam kamu tengok gula lah, gula kan, ada macam tu. Okay, ada berkaca macam tu. So kita panggil dia solid ataupun crystal salt lah. Okay, so yang pertama tadi based on physical, yang kedua based on effect of heat. Maksudnya solid salt tu kita panaskan, kita tengok apakah produk yang terhasil. Okay. Okay, yang ketiga dan keempat ni yang paling penting. Yang pertama kita buat test for anion and cations. Yang kedua confirmatory test for anions and cations. Okay. Dua benda ni sekali lah. Dia sekali. Dia nampak macam dia pecah kepada dua kan. Sebenarnya dia sekali proses dia sekali lah. Okay. Alright. So jom kita pergi yang pertama dahulu. Okay, color. Okay, tolong ingat kelas, color of salt. Okay, color ni sangat penting. Okay, most of salt have colorless. Most of salt biasanya dia colorless. Macam mana kamu tengok garam yang dekat dapur tu, macam tu lah biasanya salt ni. Okay, warna dia colorless. Okay. Tapi there are certain salt yang ada warna. Okey, contohnya mana-mana salt yang ada Fe2+, dengar betul-betul. Mana-mana salt yang ada Fe2+. Okey, tak ada highlight highlighter tak ada. Okey. Mana-mana salt yang ada Fe2+, warna dia adalah green. Tak kira lah sama ada solid ataupun dalam bentuk aqueous solution, warna dia green. Tolong ingat tu. Okey. Sebab salt ni ada banyak. So kalau kamu nak ingat semua tak boleh lah. Jadi kita hanya ingat manakah salt yang hanya ada warna. Yang selain daripada itu dia tiada warna ataupun colourless. Okay? Cari-cari kat dalam. Okay, boleh ke lah so kalau kamu jumpa Fe2+, dia adalah green colour. Tak kira dah solid ataupun dalam bentuk aqueous. Okay, so salt ni kita tak panggil dia liquid. Salt ni kita panggil dia aqueous. Aqueous ni maksudnya salt dalam bentuk solution. Okey, yang seterusnya Fe3+. Okey, mana-mana salt yang ada Fe3+, warnanya adalah brown. Sama ada dalam bentuk solid ataupun solution, warna dia adalah brown. Okey, certain buku setengah buku teks, setengah reference book dia kata yellowish brown. Tapi kita ambil yang mudah lah. Kamu ingat brown je. Okay, brown ni dia macam perang lah. Okay, so jelas kelas? Fe2+, Fe3+, take your time to memorize the color. Tak apa, ambil masa. Okay, and then, dan yang ketiga adalah copper. Mana-mana salt yang ada copper, tiga benda ni je kamu ingat. Fe2+, Fe3+, dan Cu2+. Okay, mana-mana salt yang ada copper. Cuma copper ni dia pecah, dia depends kepada dia punya anion. Okey, sekiranya copper tu dia adalah copper tu sulfate ataupun copper nitrate, warna dia semuanya blue. Okey. Sekiranya copper tu adalah copper tu sulfate ataupun copper tu nitrate, dalam bentuk solid ataupun dalam bentuk liquid, warna dia adalah blue, biru. Okey. Tapi kalau copper tu dia combine dengan chloride, dalam bentuk solid warna dia green, tapi bila jadi solution dia adalah blue. Okey.
dalam bentuk solid warna dia green, tetapi bila jadi solution warna dia blue balik. Okey. Manakala untuk copper to carbonate. Jadi copper to carbonate di kelas, karbonat kan, karbonat ni insoluble, maksudnya dia sentiasa dalam solid lah. Jadi warna dia adalah green. Copper to carbonate always green. Dalam solution apa? Dia tak soluble dalam water, dia tak dissolve in water. Jadi dia tak ada maklumat dekat situ. Insoluble in water. Okay? Jadi ini untuk salt. So maksudnya daripada color kamu boleh tahu salt tu salt apa. Tapi sebenarnya benda ni dia belum finalize lagi. Kemungkinan dia mungkin cation dia yang lain kan. Jadi kita kena go through to the next step lah, to test to identify accurately the type of cation and anion. Okay. Ini secara general lah. Okey, yang seterusnya kelas. Okey, ni saya bagi satu contoh lah. Satu contoh. Okey, let's say lah kamu diberi satu solid, satu salt yang solid berwarna green, warna hijau. So daripada tindak balas ni, cuba kita suggest apakah agak-agaknya yang nombor satu ni. Nombor satu ni kamu rasa apa kelas? Nampak tu? Dalam water dia tak larut. Tadi kita belajar apa dia yang tak larut tapi dia warna hijau. Siapa ingat? Salt apakah yang dia tak larut tapi warna dia hijau? Ada satu je tadi. Biasanya dia adalah apa? Copper apa? Good. Copper to carbonate. Kejap lagi kita tengok betul ke salah. Biasanya dia adalah copper to carbonate lah. Ada lagi tak tadi yang solid tapi dia hijau? Copper to chloride kan? Tapi copper to chloride tu dalam bentuk solid. Okay. Tapi bila campur dengan water, sepatutnya copper to chloride dia jadi solution. Jadi yang ni dia bukan copper to chloride lah. Copper to chloride kita reject lah. Okay. Apa lagi yang warna hijau tadi kita belajar? Iron kan, Fe2+ warna hijau. Okay. Tapi Fe2+ dia soluble. Kan yang ni dia insoluble. So dia lebih kepada copper to carbonate lah. Okay, jom kita tengok yang nombor 2 pula. Okay, tadi dia solid. Bila masuk dalam solution, dia larut, nampak tak? Dia larut. Kamu rasa apa dia agak-agak? So kalau tanya saya, apa? Tadi kita belajar kan, dia Fe2+. Betul? Kita cuba suggest apakah cation yang ada kat dalam tu. Tadi kita dah belajar kan, mana-mana salt yang ada Fe2+, warnanya green. Ada lagi tak? Yang lain? Rasanya ada satu lagi yang warna green, iaitu copper to chloride. Tapi copper to chloride dalam solution dia jadi warna blue. Jadi yang ini kita tahu dia adalah Fe2+. Okay. Tapi belakang dia apa cikgu? Tak tahu. Nampak tak? Sebab tu kita kata bila nak identify color, dia tak berapa tepat sangat. Tapi kita tahu cation dia Fe2+. Cuma kita tak tahu anion dia apa. Okay. Jom kita tengok yang nombor 3 pula. Yang ni dia warna biru. Apa tadi yang kita belajar? Dia larut tapi warna dia biru. Copper apa kelas? Ada 2 tadi. Ada 3. Dia mungkin apa? Copper to nitrate. Dia juga boleh jadi mungkin copper to sulfate. Dia juga mungkin copper to chloride. Yang pasti dekat sini kita tahu dah dia punya cation dia copper. Nampak tak? Tapi dia punya anion kita tak sure. Nampak tak? Bermaksud kalau daripada color ni dia tak berapa tepat sangat. Sebab apa? Sebab dia ada probability dekat situ. Okay. Jom kita tengok apa jawapan dia. Okay. Solid X might be copper to carbonate. So betul lah tekaan kita tadi. Okay. Nombor 2, solid X might be iron to salt which is soluble in water. Nampak tak? Cuma dia punya anion kita tak sure. Kan sebab kita baru tahu dia punya color cation. Anion tak tahu lagi. Maksudnya kena buat next, go to the next step lagi lah. Kena test lagi Okay, untuk yang ketiga pula, solid X might be copper to chloride salt which is soluble in water. Betul, copper to chloride. Nampak tak kita dah belajar tadi? Ataupun yang lagi 2 tu kan, copper to nitrate pun mungkin, copper to sulfate pun mungkin dia juga. Cuma dekat sini kita dah tahu lah, confirm dalam tu ada Cu2+.
Nampak tak? That's why tadi saya kata bila based on colour dia tak berapa tepat sangat. Jadi we have to run the next procedure lah. Okay. Okay kelas. Anyway apa pun kamu cuba memorize lah jadual yang saya bagi sebelum ni. Nanti saya akan share dekat kamu slide ni nantilah selalunya saya tunggu saya conteng dulu. Saya conteng dulu baru saya share dengan student lah. Okay. Okay, the next observation based on physical properties lagi. Okay. Identify of salt cation based on color of its oxide. Okay kelas. So tadi salt kan. Selain daripada salt ada satu lagi maklumat penting yang kamu kena ingat iaitu warna metal oxide. Okay. Warna metal oxide. Metal oxide. Metal oxide ni dia terpulang lah. Dia boleh jadi magnesium oxide, boleh jadi iron oxide, boleh jadi zinc oxide, macam-macam lah. Asalkan dia metal oxide. Okey kelas, kenapa pula kita nak tahu oxide? Oxide ni bukannya garam. Okey, sebab, dengar betul-betul sebab salt most of salt bila kita panaskan, produk dia adalah metal oxide campur gas. Dia faham tak? Biasanya salt, kebanyakan salt bila dipanaskan dia mesti akan hasilkan metal oxide. Okey, tajuk mana kita belajar ni ada saya buat rakaman video yang lepas, saya ada share dengan kamu. Effect of salt, effect of heat on salt. Okey, kalau kamu perhatikan dalam video tu kebanyakan salt dia akan hasil bila dipanaskan produk dia adalah metal oxide. So, warna metal oxide pun penting sebab daripada metal oxide tu kita boleh tahu apakah cation yang ada di dalam garam tersebut. Ni kita boleh tahu cation dia. Cation ni. So oxide ni adalah untuk tentukan dia punya cation. Anion tak boleh tentukan lagi. Cation ni yang bercharge positif lah. Okay. Next. Okay, so metal oxide tak banyak kelas. Hanya ada 3 sahaja. Yang lain apa? Rest of metal oxide have white color. Okay. Selain daripada itu, metal oxide yang lain semua warna dia putih. Dia bentuk serbuk putih. Okay. Hanya ada 3 sahaja yang ada warna. Apa dia? Yang pertama adalah zinc oxide. Okey kelas, zinc oxide ada 2 warna. Okey, warna dia adalah yellow when hot, white when cold. Tolong ingat tu. Okey. Cuba tulis, nanti cuba tulis tanpa tengok buku. Yang ni memang tak ada nak kata apa, yang ni kamu kena hafal lah. Okey. Sangat penting, selalu ditanya dalam exam. So kalau tanya what is the color of the zinc oxide, kamu tak boleh bagi tahu yellow when hot. Salah, dia kena bagi tahu dua-dua. Yellow when hot, white when cold. Okey, yang kedua adalah lead 2 oxide. So what is the color of lead 2 oxide? Okey, brown when hot and yellow when cold. Nampak tak? Bila panas dia warna pirang, bila sejuk dia jadi kekuningan. Okey, last sekali paling senang, copper 2 oxide. Okey. Copper 2 oxide ni panas pun color dia black, sejuk pun color dia black. Okey, nampak tak? Jadi saya bagi satu contoh lah kelas. Saya bagi satu contoh. Katalah dekat sini ada salt X. Apabila salt X ni dipanaskan, dia menghasilkan black powder. Okey, campur adalah gas yang terhasil. Okey, agak-agak kamulah kelas, siapakah salt tersebut? So dari sini kita tahu dah, kalau yang color black ni satu je. Dia adalah copper 2 oxide. Nampak tak? So daripada sini kelas, kita boleh tahu, okey, salt X ni dalam dia ada CO2+. Nampak tak? Masalahnya di sini, apakah dia punya anion? Anion dia tak tahu. Jadi sama juga. Warna ni dia tak boleh tentukan lagi dia spesifik type of salt tadi. Okey? Tapi sangat penting dia boleh tentukan cation. Daripada warna kita boleh tahu cation yang ada di dalam sesuatu salt. Okey? Seperti yang saya nyatakan tadi Okey, nak tahu salt ni kena test dia punya cation, kena test dia punya anion. Okey? So
kalau based on color, dia penting untuk tentukan cation. Anion tak boleh tentukan lagi. Anion ada test yang lain. Okey. Okey kelas so yang lain semuanya adalah white powder. Warna putih lah, serbuk putih. Apa dia? Aluminium oxide, white powder. Iron 2 oxide, white powder. Kebanyakannya white powder lah. Okay. Another oxide have a white color. Okay. Okay, next yang seterusnya. Okay kelas yang ini barulah kita nak tentukan apa? Color pula. Kita nak tentukan cation. Alright? Okay, kamu boleh bukalah kamu punya buku teks ataupun modul, cuba tengok nak test cation tu macam mana. Banyak Dia dalam bentuk table panjang berjela-jela. Nak tentukan cation. Okay. Alright. So daripada sini okay, nak test cation okay, saya tunjuk dulu slide yang ni. Okay, alkali such as sodium hydroxide solution and ammonia solution are two main reagent used to test the presence of cation. Okay kelas. So how to identify the type of cation? Macam mana nak tentukan cation yang ada dalam salt? Kita test dia dengan dua jenis reagent. Dia salah satu dia bukannya campur dua-dua tu, dia salah satu je. Kita boleh guna sodium hydroxide ataupun kamu boleh gunakan ammonia solution. Guna salah satu, campur dengan salt tersebut. Dan dia akan menghasilkan mendakan so sebab apa sebab dia kata kat sini hydroxide ion daripada sodium hydroxide dan juga ammonia ni, dia akan combine dengan metal ion yang ada di dalam salt tadi dan dia akan membentuk metal hydroxide. Okay. So macam mana kamu ada salt tu adalah salt X, tak tahu kan, so kena campurkan dengan sodium hydroxide atau ammonia solution. Nanti produk dia adalah metal hydroxide. Okay, produk dia metal hydroxide. Dan metal hydroxide ini ada yang soluble, ada yang insoluble. Okay. Ini contohnya lah kelas, nampak tu. Zinc daripada metal dia akan combine dengan hydroxide ion daripada sodium hydroxide ataupun ammonia, dia akan membentuk metal hydroxide precipitate. Okay. Okay. So di sini saya nak tunjukkanlah dia punya konsep dia macam mana nak test cation. So untuk pengetahuan kamu, saya tak nak go through benda ni. Ini adalah summarization Ni semua ni adalah summarization. Saya akan terangkan dengan kaedah saya sendiri. Saya akan tunjuk dekat kamu nanti. So saya kena kecilkan dulu sebab saya nak tambah slide Okay, keep. Saya kena tambah slide. Sekejap. Nak test cation kan. Okay, kita pergi dekat sini lah. Okay, saya tambah slide baru. Ini slide kosong lah Mana ni kosong? Apa benda ni? Okay, new slide. Okay, saya akan terangkan daripada sini So saya akan present semula. Mana tadi? Dia mula pada awal pula. Okay kelas. Okay. So sekarang ni saya mohon kepada anda semua tolong ambil satu paper, kertas, tangan mesti kena ada pen. Kita salin sama-sama nota ini. Okay. Okay, so how to test cation in salt. Nak test cation dahulu Okay, how? Ini saya punya whiteboard lah ni. How to test cation in salt. Okay, tengok betul-betul.
Okey, macam mana cara nak test dia? Ialah yang pertama mesti kena ada apa ni kelas? Mesti kena ada test tube. Okey. Step yang kedua mesti kena tambah 2 cm³ of unknown salt. Let's say lah saya bagi gelaran lah, nama salt ini adalah nama salt ini adalah salt Y. Contohlah salt Y. Nampak tak? Okey, dalam test tube ni kita tambah dengan 2 cm³. Kenapa 2 cm³? Sebab test tube ni kecil. Jadi janganlah tambah 20 cm³ pula. Biasanya dalam test tube ni kita gunakan around 2 cm³ sajalah. Okey, boleh nampak tak kat situ? Okey, apa lagi step yang seterusnya? Okey, step yang seterusnya kita tambah pula dengan tadi salt kan? Salt Y. Okey, kita add a few drop. Apa ni? Add a few drop sodium hydroxide ataupun ammonia solution. Okey, ni step nombor 2. Taruh a few drop. Drop ni maybe lah, biasanya add 3 drop lah selalunya. Okey. And then dah tambah 3 drop ni kena buat apa? Kamu observe. Observe. Nak observe apa? Ada precipitate or not? Nampak tu? Observe. Ada precipitate ataupun tidak. Precipitate ni kamu akan nampak white precipitate precipitate ni warna putih lah. Ada precipitate or not? Okey, ni basic proses sudah Okey, dan step yang ketiga, tadi dah tambah apa? Tadi dah tambah salt Y kan? And then dah a few drop tu. Okey, step yang ketiga adalah tambah pula excess. Okey, tambah pula. Saya guna color lain lah kan, nampak je sama kan? Tambah excess. Tambah apa ni? Add excess sodium hydroxide ataupun dah ink tak keluar pula. Apa tak keluar? Allah. Apa tak keluar ink ni? Okey. Hang pula. Asal tak keluar ni? Tak ada function dah pula pen saya ni. Alamak. Saya sedap menulis ni. Yap. Saya cuba restart jap. Okey. Ataupun saya cuba ni. Kenapa hang ni? Saya cuba escape balik.
Sekejap, saya cuba share semula tapi saya share screen saya tak share apa? Saya tak share PowerPoint lah. Saya cuba share screen. Sekejap. Okey, buka balik. Okey, mana tadi saya punya nota? Dia hilang lah. Okey, dia tak save Okey. Okey, ni dia. Tu dia Jadi kosong balik. Tak boleh pula. Okey. Saya jarang guna PowerPoint dah, tapi bila guna PowerPoint dah dia jadi macam tu pula. Okey, saya cuba masuk dekat sini lah. Saya buat tajuk baru lah Poin 11. Sekejap tau, korang tunggu sekejap. Mana dah? Slide mana? Biasalah masalah teknikal tiba-tiba. Jadi saya no option, saya terpaksa buka gunakan OneNote lah Hopefully dia tak buat hal lah kat dalam ni. Cuma dalam OneNote ni dia dah auto present lah semua Okay. Okay, macam mana korang? Ada lagi kat sana? Ada lagi Okay. Dia dah hilang lah. Kita kena lakar semula lah tapi saya sekalikan je lah. Okay, kita sambung balik lah. Sambung balik. Apa tadi? Okay, test cation cation present in salt. Okay, basic konsep dia ialah tadi kita ada test tube. Ni saya sekalikan lah semua. Okay so yang pertama kena tambah apa kelas? Okay, salt X. Okay, step yang kedua, add a few drop. Okay, add a few drop NaOH ataupun ammonia solution. Dan step yang ketiga kena tambah excess. Yang ketiga yang ni nombor 1, nombor 2 dan yang nombor 3 add excess.
Ammonia sodium hydroxide ataupun ammonia solution. Okey. Nampak So bila kamu tambah a few drop tadi, ni a few drop A few drop, apa yang jadi? Dia akan membentuk white precipitate. Siapa dia white precipitate tadi? Dia adalah metal hydroxide. Okey. Dan yang ini without shake. Jangan shake lagi masa kamu tambah a few drop tadi. Dan yang nombor 3, add excess. Excess ni maksudnya kamu tak perlu nak ukur berapa centimeter cube, kamu hanya perlu tambah saja. Agak-agak dia dah hampir penuh test tube tadi. Okey, jangan sampai penuh tapi dia almost penuh lah. Lebih kurang lagi 1 cm nak penuh tu kamu stop lah Okey, add excess and then kena buat apa? And then shake. Shake and then kamu kena buat apa? Observe. Okey, precipitate tadi tu dissolve or not. Okey. So yang pertama tambah salt X ni yang kita tak tahulah. Yang nombor 2 hanya tambah salah satu sodium hydroxide ataupun ammonia, a few drops sahaja without shake, tak perlu goncang. And then apa yang berlaku, dia akan bentuk white precipitate. Siapa dia white precipitate? Itulah dia metal hydroxide. And then step yang ketiga masih lagi tambah solution yang sama. Okay, cuma kali ini adalah kamu perlu tambah excess. Excess ni maksudnya lebih kurang 1 cm lagi nak penuh test tube. And then goncangkan, shake Dan bila kamu dah goncangkan, observe pula white precipitate tu dissolve ataupun tidak. Itu je tugas kita. Alright? Itu je tugas kita. Macam senang kan? Okay. So jom di sini saya nak tunjukkan satu tips untuk kamu memorize lah. Okay? Untuk kamu memorize cation and anion presence in salt. Okay? So apa yang perlu kamu buat ialah kamu kena salin dahulu jadual ini. Jadi let's say lah yang ini kita tambah dengan sodium hydroxide. Yang bawah ni adalah ammonia solution. Okay. So ni yang atas. Okay, macam mana cara kamu nak hafal dia punya cation? Okay, kalau saya ingat macam ni lah. Zap, Cafe, Maggi, Cup. Okay, apa benda ni Okay, Z ni adalah merujuk kepada zinc, A merujuk kepada aluminium, P merujuk kepada PB, lead, Ca merujuk kepada kalsium, Fe ferrum, Mag ni magnesium, Cu okay, Cu adalah copper. Okay. So kita boleh buat table daripada sini lah. Zinc, aluminium, PB, kalsium, Fe. Fe tu kena ada dua sebab tadi ada Fe2+, ada Fe3+ kan. Pecah ada kepada dua ni semua ada charge lah ni. Okay, and then apa lagi Maggi, Mg, Mg2+, Cu2+, and then buat table dekat dalam tu. Okay. Buat table dalam ni. So kita tutup kurungan lah. Kita tutup table tadi Okay. So the next step, apa yang perlu kamu ingat ialah kamu kena tandakan right daripada bawah ni 1, 2, 3, 4 sahaja. Okay, 1, 2, 3, 4 dan belah kanan bawah sekali right. Di tengah-tengah kalsium tu kan buat dash. Dash ni maksudnya no reaction. Okay. Itu dia Kena ingat dekat mana nak kena tanda right. Kalau saya ingat 4 kali lah. Bermula pada bawah 1, 2, 3, 4 and then belah kanan sekali bawah right. Di tengah-tengah kalsium tu di bawah adalah dash. Yang ruang kosong tu kamu tandakan pangkah.
Tanda pangkah. Pangkah, jangan tak pangkah. Pangkah itu dia. So nak tak nak, okey, kamu kena hafal lah jadual ni. Ikutlah cara macam mana kamu nak hafal pun kena ingat, sebab ini kaedah yang saya amalkan lah. Lain cikgu lain. Ada cikgu yang dia guna macam dekat dalam buku teks kamu tu, saya tak ingat. Okay. Okay, and then kamu label lah dekat bawah ni. Okay. Right ni apa? Okay, right ni bermaksud dia berbentuk white precipitate. Tadi kan kita dah belajar kan, ada white precipitate in a few drop. Kemudian white precipitate dissolve in excess. Okey, tadi kan kita dah tambah a few drop, kemudian tambah excess, betul tak? Okey, masa yang right ni bermaksud bila kamu tambah excess dia larut. Maksudnya white precipitate tadi tu dia akan hilang. Okey. Dan yang pangkah, apa maksud pangkah? Pangkah ni adalah dia masih lagi hasilkan white precipitate in a few drop. A few drop apa? Terpulang lah, amonia ataupun sodium hydroxide. And then white precipitate, okay, not dissolve in excess. Okay. Jadi macam mana gambaran dia? Gambaran dia macam ni kelas. Okay, tadi kita ada test tube. Dalam test tube ada solution. Salt X. Okay, ada salt X. And then bila tambah a few drop, dia akan berbentuk white precipitate dekat atas ni Okay, lama tak boleh. Okay, let's say lah saya buat color biru ni, dia berbentuk white precipitate. Okay, white precipitate. And then bila kamu tambah excess and shake bila tambah excess and shake, apa yang berlaku adalah white precipitate, saya buat short form PPT, dissolve. Okay. Dan apa maksud pangkah? Yang pangkah ni bermaksud mula-mula tambah solution salt X and then add a few drop amonia ataupun sodium hydroxide, and then dia masih lagi membentuk white precipitate di situ. Okay, white precipitate is formed, and then after we add excess, apa yang berlaku ialah ada excess kan banyak, and then shake. White precipitate not dissolve bermaksud dia akan membentuk mendakan putih dekat dalam ni. So apa observation kamu? White precipitate not dissolve. Itulah maksud dia. Jadi bila kamu nak buat nota, kalau kamu tengok dalam kamu punya modul ataupun buku teks, dia tulis panjang kan. Macam saya buat macam ni je. Cukuplah kamu ingat pangkah tu apa, right tu apa. Tak perlulah nak hafal panjang-panjang. Boleh nampak tak? Sebab yang right tu semua benda yang sama. Cuma di sini kelas, saya nak tambah sedikit untuk yang ada warna, siapakah yang ada warna tadi? Kita dah belajar kan? Kalau Fe2+, warna dia apa kelas? Warna dia green, maka buat G dekat situ. Yang kita buat simbol warna tu, kamu hanya perlu tukar je dekat sini. Kamu hanya perlu tukar dekat situ. Yang color white tu dah akan jadi green. Boleh nampak tak? Yang color white dah akan jadi green. Fe3+ warna dia apa? Fe3+ apa warna dia? Warna dia brown kan? So kalau brown tulis dekat sini BR. BR. Dan copper warna dia apa tadi?
Copper warna dia blue. Buat B dekat situ. Yang kita buat simbol warna itu kamu hanya perlu tukar dekat white precipitate tadi. Okey, saya bagi satu contoh. Let's say lah kelas, kita tengok yang ni lah. Saya bagi satu contoh yang ini. Okey, katalah garam tu dia ada Fe2+, let's say dia ada Fe2+. Bermaksud when we add a few drops sodium hydroxide. Sebab saya highlight dekat sodium hydroxide, dia akan bentuk apa kelas? Dia akan bentuk green precipitate. Boleh faham And then after we add a few drop, we add excess sodium hydroxide and shake. What happened to the green precipitate? Okay, green precipitate not dissolve in excess. Okay, bermaksud dia akan menghasilkan mendakan yang berwarna hijau. Dia tak larut, sebab tu dia pangkah. Nampak tak? Tapi yang warna biru tu yang saya write tu, bila kamu tambah excess, kamu shake, dia akan larut. Precipitate tadi dia akan hilang. Okay. Tapi it's okay, benda ni nanti kita akan cuba apply dia dalam exercise nantilah Okay, itulah dia kita punya nota. Okay, ada sedikit pertambahan. Okay, untuk yang color blue ni, okay, dia akan bentuk dark blue solution. Dark blue solution. Okay. Dia bukan dark blue, dia bukannya biru biasa dia akan dark blue solution. Okay. Apa lagi yang kita nak murnikan lagi dekat jadual ni? Okay. Tambah lagi. Okay, hari ni kita belajar cation je lah cation. Okay. Apa lagi yang kita nak murnikan di sini? Tolong circlekan bahagian ini. Okey, kalau kamu perhatikan dalam jadual kita, untuk Al3+ and Pb2+, kita tak boleh nak bezakan antara aluminium dengan Pb sebab dia sama. Nampak tak? Kalau tambah sodium hydroxide, dia raih kat atas. Tapi bila tambah dengan amonia, dia pangkah dekat bawah. Nampak tak? Tak boleh nak bezakan dia. Okey, tak boleh nak bezakan antara aluminium ion and lead ion. Yang lain semua tak sama kalau kamu perhatikan zinc. Atas bawah right. Kan? Kalsium atas pangkah, bawah ada dash. Dash ni maksudnya no reaction. Okey. Fe pula pun tak sama kan? Fe dia pangkah, semua pangkah tapi warna precipitate dia tak sama. Okey. Mg memang di atas bawah pangkah tapi warna dia white precipitate. Kan? Copper atas pangkah, bawah right. Jadi tak sama dengan jiran dia. Cuma yang sama adalah aluminium dengan lead. Jadi di sini kelas dia ada lagi satu extra test untuk aluminium and lead. Saya tambah lagi dekat bawah ni. Satu lagi untuk nota kamu lah. Okay, how to differentiate aluminium 3+ and Pb2+ ion in salt. Jadi ada lagi satu test di sini. Okay, macam mana kita nak bezakan antara aluminium and lead-2 ion. Okay. Sebab dua-dua sama ni, test dengan sodium hydroxide hasil dia sama, campur dengan ammonia solution pun hasil dia sama. Jadi bagaimana cara dia? Okay, tengok di sini kelas. Mudah sahaja. Let's say lah ni adalah salt X. Okay, ni adalah salt X. Apa yang perlu kamu kena buat ialah, okay, tambahkan dengan kamu boleh tambah dia dengan sodium chloride ataupun potassium iodide ataupun potassium ataupun sodium to sulfate ataupun tadi siapa lagi satu, potassium iodide. Okey, salah satu kamu boleh tambah
Salah satu kejap lagi saya bagi tahu apa reason dia. Okey. So bila kamu tambah salah satu ni, apa yang berlaku ialah tadi salt X kan, salt X dia akan membentuk mendakan. Okey. Dia akan membentuk mendakan dekat situ. Okey. Precipitate is formed. Sekiranya precipitate is formed bermaksud dia adalah Pb2 plus ion. Okey. Yang kedua, sekiranya kamu tambah dengan salah satu sodium chloride, sodium sulfate ataupun potassium iodide dan dia tak ada precipitate. Okey. No precipitate. Bermaksud bermaksud dia adalah Al3 plus ion. Okey kelas? Kenapa yang ada mendakan adalah Pb2 plus? Sebab dia adalah insoluble salt. Ini dia kelas Nampak tak? Dia ada chloride, ada sulfate, ada iodide. Kalau kamu ingat lagi, kalau salt yang ada chloride, siapa yang insoluble? Cuba ingat balik. Kalau kamu ingat chloride, ingat PAH. Okey. PAH chloride. PAH chloride ni siapa? Pb chloride kan? Sebab ada dia ni lah. Dia akan jadi precipitate. Okey. Yang nombor 2, bila kita tambah dengan sulfate. Kenapa? Tolong ingat sulfate adalah pantai cahaya bulan. Sulfate. Kalau kamu perhatikan ada dekat situ, Pb sulfate adalah insoluble. Okey, ni ada sulfate ni. Dia akan bentuk Pb dia akan bentuk PbSO4. Sebab tu dia adalah insoluble. Okey, jadi yang nombor 3 tu sama dengan yang Cl lah. Okey, sama juga PAH iodide. Dia group 17 dia semua sama. So dia akan hasilkan Pb iodide still insoluble. Okey. Semua precipitate tu warna dia adalah putih. Okey. Precipitate is formed. Nampak tak? So inilah nota saya untuk test cation. Okey. Apa lagi yang tak ada dalam ni? 1, 2, 3. Last. Okey. Tak ada lagi. So ada lagi. Satu lagi last. Okey, satu lagi yang saya tak masukkan situ adalah how to test ammonium ion. Ammonium ion Okey, ammonium ion mudah saja. Ammonium ion, let's say lah kamu ada sini adalah salt X. Okey, ni adalah salt X. Jadi apa perlu kamu buat adalah tambah satu solution namanya adalah Nessler reagent. Okey, sekiranya dia menghasilkan apa tu? Brown precipitate. Saya buat PPT bukan PowerPoint tapi precipitate. Maka ammonium ion presents. Okey. Sekiranya warna dia adalah colorless. Okey, colorless. Maksudnya tak ada mendakan, maka no ammonium ion. Okey. No ammonium ion. So ada berapa ni? Ni dalam nota kita hari ini. Okey. Okey. 1, ingat kotak tadi. 2, 3. Okey kelas. Nampak banyak panjang kan? Sebenarnya inilah dia cara yang paling mudah untuk kamu nak hafal test cation. Okey. But you have to write lah. Kamu kena tulis dekat dalam dekat dalam kertas kosong ke apa ke, cuba memorize lah benda ni, okey. Dalam pembelajaran ni dia ada benda yang kena hafal, ada benda yang kamu kena faham. Okay. So this is how to test cation.
Okey kelas. Dapat ke sampai situ? Okey. So saya lebih kepada saya bagi tips lah cara nak hafal ikut nota saya. Okey. Tapi hari ni okey kita ada lagi, actually sebenarnya kita ada lagi masa. Tapi saya tak sempat nak ajar sampai yang enayon Enayon ada satu lagi kaedah lah untuk ingat. Untuk kelas kita hari ni saya ajar cara nak memorize how to test cation dahulu. Okey kelas, ada apa-apa nak tanya tak sampai situ? Kalau tertinggal ke apa ke, you have to refer balik lah saya punya recording video nanti okey. Macam mana semua? Okey ke? Okey you. Terkedu. Okey sebenarnya itu dah cara mudah dah. Kalau tak percaya saya akan tayangkan dalam kamu punya modul. Kamu tengoklah macam mana kamu nak hafal kalau saya tak buat macam tu menangis ni saya nak tunjuk. Tu ni. Nampak ni? Kau nak hafal yang mana? Nak hafal yang word by word ni ke apa? Ni. Nampak tu? Pening. Ni panjang jadi sebenarnya saya dah buat short form dalam bentuk table, right dengan pangkah je. Tapi kamu kena hafal yang right lah, yang mana kena right, yang mana kena pangkah itu. Okay. And then macam mana nak bezakan aluminium dengan Pb2+, yang satu lagi macam mana nak test ammonia solution. Ammonium ion. Itu sahaja tapi biasalah nak belajar kena ada effort kan. Maksudnya you have to do your notes, okay. You have to put a lot of effort how to memorize lah nota yang saya bagi, okay. Dan cara yang saya bagi tu kamu susah nak cari dekat YouTube ke. Cikgu lain dia ajar cara lain nak hafal, tapi saya punya cara itu dia. Okey. Jadi hari ni saya nak ajar sampai situ sahaja. Okey, dalam modul kamu ada tak soalan ni? Saya nak cuba bagi satu soalan dululah. Okey, sebelum kita jumpa minggu depan. Lepas ni nak belajar anion pula kan? Ada tak dalam modul kamu soalan berkenaan dengan nak test cation? Kalau ada tolong buat dahulu. Sebab saya risau kita punya latihan tak sama ni. Sama tak soalan ni? Yang ni. Ada tak dalam modul kamu? So saya dia maklumkan kamu punya versi baru 2021. Saya punya versi 2020. Ada modification sikit untuk kamu punya modul. Ada ke? Kalau ada tolong buat latihan tu. Kalau tak ada, saya akan send assignment lah, senang. Saya akan padam dulu jawapan dia. Saya akan send assignment. How to test, how to identify cation. Cuba jawab dahulu based on nota yang saya bagi. Okey. Okey kelas. Jadi setakat itu dahulu saya boleh terang untuk anion. Saya terpaksa habiskan kalau awal sedikit sebab ada beberapa perkara lah kena diselesaikan Okey? Ada apa-apa nak tanya? Okey.